Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Wa Anwar, Intan Sufia, Suzy Daniel, Intan Suraya, Nurul Fahida, Zanzuri, Fatimah Samsudin, top fan kita Intan Suraya, Haziana Nurdin dan sekalian muslim-muslimat yang hadir pada malam untuk mendengar kuliah tafsir daripada tafsir Ibn Kathir. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Kathir jilid kelima, muka surat ke-346 pada malam ni. Firman Allah SWT manusia ayat ke-49 hingga 52. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Qul kunu hijaratan aw hadida أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. صدق الله العظيم. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi, atau satu kejadian yang sangat besar dalam fikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapakah akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakanmu pada kali pertama. Dan mereka pun menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, bilakah itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu bangkit itu dekat, iaitu pada hari dia memanggilmu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahawa kamu tidak berdiam kecuali sebentar sahaja. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita telah bincangkan dalam kuliah yang lalu malam semalam berkaitan dengan golongan Arab musyrikin ini, iaitulah mereka mencari-cari pasal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka menolak dan mereka tetap datang untuk mendengar apakah yang dibacakan Nabi pada waktu malam. Ini berlaku kepada beberapa orang sahabat Nabi, sahabat iaitu golongan musyrikin ini, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, seperti Abu Sufyan, seperti Abu Jahal. Ini merupakan golongan yang datang pada waktu malam untuk mendengar apa yang dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka ini tidak beriman. Dan akhirnya setiap mereka ini telah pun mengatakan kepada yang lain, lebih baiklah kita jangan datang lagi, kerana kalau kita datang ke sini akan menyebabkan nanti pengikut-pengikut kita yang tahu kita menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita sendiri yang seronok mendengar bacaan Al-Quran dibacakan olehnya. Tapi perkara itu berulang beberapa kali, seperti disebut oleh Imam Al-Suyuti dan Abdul Mansur. Perkara itu berlaku lebih daripada sekali, mungkin 3 kali ataupun lebih. Dan akhirnya mereka pun duduk bersidang untuk membuat satu kenyataan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan mereka mengatakan itu majnun, seorang mengatakan sahir, seorang mengatakan itu merupakan kahin. Akhirnya mereka tidak sampai kepada resolusi apa sekalipun, dan kontradiknya amalan mereka itu, kata-kata mereka itu, label yang mereka berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walhal hati mereka mengatakan kebenaran dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat ini, kalau kita lihat di antara golongan musyrikin ini, mereka mengatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah Allah SWT dapat menghidupkan, Tuhan kamu wahai Muhammad dapat menghidupkan makhluk yang telah mati, tulang yang telah hancur. Ini merupakan kata-kata seorang daripada mereka, merupakan kata-kata seorang musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, macam mana pula Tuhan kau wahai Muhammad dapat hidupkan tulang ini? Dibawanya tulang yang telah hancur itu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni Umayyah bin Khalaf, merupakan salah seorang daripada pemimpin musyrikin yang sangat banyak menentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa tulang yang hancur dan dia wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyil idhama wa hiya ramim.
Dia datang berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan membawa tulang yang telah hancur. Kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, tunjukkan kepadaku siapa yang boleh hidupkan tulang ini." Lalu Allah Taala menjawab, kerana yang dapat kita lihat dalam surah Yasin, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Allah lah yang menghidupkan manusia itu buat kali pertama, dan dia mampu untuk mengulang penciptaannya, dan dia sangat berkuasa untuk menciptakan dan maha mengetahui. Jadi inilah dia golongan musyrikun yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah dapat menghidupkan makhluk yang telah mati. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir, Allah berfirman, saya menceritakan ihwal keadaan orang kafir yang mengingkari terjadinya akhirat. Dengan ada mengingkarinya, mereka mengajukan pertanyaan, bagaimanakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda yang hancur menjadi tanah. Ini dikemukakan oleh Imam Mujahid, Ali bin Abi Talha meriwayatkan daripada Ibn Abbas, bagaimanakah Allah dapat menghidupkan tulang yang telah pun menjadi debu. Lalu Allah menyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri jawapan kepada mereka, "Qul kunu hijaratan aw hadida." Jadilah kamu sekalian batu atau besi, kerana keduanya, batu dan besi, merupakan dua perkara yang lebih kuat dari tulang dan tanah. Aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau kejadian yang sangat besar dalam fikiranmu. Ibnu Ishaq rahmatullah alaihi menceritakan daripada Ibnu Abi Najih dari Mujahid, aku bertanya kepada Ibn Abbas mengenai perkara tersebut, dia menjawab iaitu kematian. Jadi golongan musyrikun ini cabar Nabi SAW, mencabar Nabi, mengatakan bagaimana Allah boleh menghidupkan kalau kami dah mati nanti, tulang dah hancur, debu menjadi debu, dah reput, bagaimana pula boleh dikembalikan kejadiannya. Maka Allah SWT mengajar Nabi kita untuk berkata kepada mereka, "Kul kunu hijaratan wa hadidah." Jadi hubungannya dengan izaman wa rufata ini, iaitulah ada di kalangan para ulama yang tidak menghubungkannya demikian, tapi sekadar memahaminya bahawa jadilah apa sahaja Allah tetap akan kembalikan kamu kepada keadaan kamu ketika di dunia. Kamu nak jadi besi ke, nak jadi batu ke, nak jadi debu ke, apa sahaja, tetap Allah akan berkuasa menjadikan kamu kembali. Ada kalangan manusia yang mati dimakan ikan, ada kalangan manusia dimakan binatang buas, ada kalangan manusia yang jatuh diempap mesin, hancur tubuhnya, diempap dengan konkrit, maka bagaimana keadaannya hancur, tapi Allah tetap akan mengembalikan kejadian itu. Jadi dalam ayat ini Allah SWT mengajar Nabi untuk berkata kepada pihak musyrikin, kamu jadi apa sahaja sekalipun, hilang ke, hancur ke, dimakan binatang buas ke, ditelan oleh ikan lautan ke, semuanya itu pasti akan Allah kembalikan kehidupannya, kamu balik semula. Aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Jadi ada yang memahami dalam konteks jadilah kamu batu-batu ataupun batu-bata atau besi, jadi sebagai satu huraian baru yang tidak berkaitan langsung dengan kalimah tulang beluang ataupun kepingan-kepingan yang hancur. Iaitulah untuk menjadi batu dan besi mengandungi makna sama sahaja. Allah tetap akan mengembalikan kamu. Fasayaquluna ma yu'iduna. Kalau jasad kamu Allah tukarkan jadi besi sekalipun, kamu akan bertanya juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana daripada besi jadi manusia balik semula. Jadi siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Tuan-tuan rahmati dan dikasihi, ayat-ayat ini merupakan salah satu daripada banyak gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran untuk mewujudkan satu kesedaran bersifat sosial dan juga perhubungannya dengan manusia sejagat. Jadi ayat ini merupakan satu bentuk dialog, tuan-tuan ya. Jadi dalam konteks perhubungan kita dengan manusia, dalam isu melibatkan tarbiyah, melibatkan perhubungan dengan orang keliling kita, ia melahirkan satu respon yang berkaitan dengan naluri sanubari, tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi banyak ayat yang menggunakan gaya seperti ini, sama ada secara tersirat ataupun tersurat, ya, dalam komunikasi dialog Nabi dengan sama ada golongan musyrikun ataupun mukminin. Jadi gaya dialog yang dipilih di sini menarik untuk kita berfikir, kerana ia dapat menyelesaikan masalah-masalah, tuan-tuan. Jadi Al-Quran, kalau kita perhatikan, pendekatan yang dibawa mempunyai nilai untuk mendidik, untuk mentarbiyah manusia. Jadi perhatikan ayat-ayat ini, bagaimana kaum musyrikin menolak wujudnya hari kiamat dengan alasan bahawa tulang mereka telah pun hancur menjadi debu. Tapi
pandangan ini dibiarkan oleh Quran, dan kemudian Al-Quran membawa satu kemungkinan yang lebih pelik lagi, yang lebih mustahil lagi, yang menurut logik memang tak logik langsung, iaitulah tubuh badan mereka kalau bertukar menjadi besi ataupun batu sekalipun, maka Allah tetap akan mengembalikan kehidupan untuk menerima balasan di akhirat atas apa yang mereka kerjakan. Jadi di sini sampai kepada satu kesimpulan yang penting untuk kita tahu, kata para ulama tafsir, contohnya Tahir ibn Ashur, bahawa baik mereka mengakui terang-terangan sama ada di lidah mereka ataupun dalam hati mereka, paling tidak di sini dilukiskan bagaimana bungkamnya mereka, gabrahnya mereka, takutnya mereka, sehingga mereka terpaksa mengangguk-anggukkan kepala, menerima suka dalam rela apa yang apa dipanggil paksa dalam rela tentang apa yang dihujahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kini bukan lagi bertanya tentang boleh atau tidak kebangkitan itu, siapa yang akan bangkitkan. Jadi setelah jelas kekeliruan yang menimpa mereka, mengatakan jasad yang telah hancur itu tidak akan kembali semula dibangkitkan, kini mereka secara tak langsung mengakui kebenaran kebangkitan itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berkata, kalau mereka jadi apa jua objek sekalipun, material sekalipun, mereka tetap akan dikembalikan oleh Allah kepada kehidupan di dunia seperti kehidupan di dunia untuk menerima balasan atas segala yang mereka kerjakan. Jadi mereka di sini menerima hakikat tersebut, walaupun mempersoalkan, tapi sebenarnya mereka menerima. Itu sebabnya di hujung ayat ini mereka berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, فَسَيَقُولُونَ مَا يُعِدُنَا كُلَّذِي فَتَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ. Walaupun mereka menolak, tapi oleh kerana rela dalam paksa ini, mereka bertanya pula kepada Nabi, terpacul keluar dari mulut mereka, hadir daripada kata-kata mereka. Boleh kita lihat di sini, bila kiamat itu wahai Muhammad? Moga-moga kiamat itu sudah pun dekat. Boleh jadi ia telah dekat. Jadi kata Imam Fakhr Razi, makna dekat ini, apa maksud dekat? Sedangkan daripada turunnya ayat ini sampai ke sekarang 1400 tahun, sudah beribu tahun lebih, pada 1000 tahun tak berlaku juga kiamat. Sebenarnya masa ini, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, kalau nak dibandingkan, disukat dengan umur dunia yang telah Allah jadikan dengan manusia yang pertama, Nabi Adam AS, lebih 10,000 tahun yang lalu, nak dibandingkan dengan 1400 tahun daripada Nabi dibangkitkan sehingga sekarang, maka tempoh itu kita nampak pendek sebenarnya. Kita yang melihat dari sudut ukurannya nampak panjang, tapi sebenarnya ia pendek. Bahkan ketika Nabi bersabda kepada para sahabat bahawa malaikat Israfil telah pun ready untuk meniup sekali, dan trompet itu sudah pun berada dekat dengan mulutnya, anytime bila datang seruan daripada Allah SWT, fa idza nufikha fi suri nafkhatu wahidah. Jadi Allah SWT telah pun memberikan arahan untuk di ready anytime untuk ditiup sengkakala itu. Jadi menandakan kepada kita, ia adalah satu perkara yang dekat, ia adalah satu perkara yang akan berlaku dalam tempoh yang dekat, walaupun disukat dari sudut zamannya kita anggap lebih dari 1000 tahun itu sebagai lama. Perkataan ini digunakan oleh Allah, fasayunghiduna ilaika ru'usahum, lalu mereka pun akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu. Lihat pada muka surat 348 dalam tafsir Ibnu Kathir jilid kelima ni. Jadi Ibnu Abbas dan Qatadah berkata, mereka menggerakkan kepala sendiri dalam bentuk mengejek-ngejek. Inghad ini dalam bahasa Arab macam orang mengejek-ngejek, isyarat kepala itu seolah-olah macam ni, tuan-tuan, menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang India ada cara ejeknya, orang Melayu ada cara ejeknya, Arab ada cara ejeknya. Kalau Arab dia buat begini. Jadi inghad ini berarti apa saja isyarat yang dilakukan oleh kepala si musyrik ini dalam bentuk untuk mengejek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan mengejek itu, ditanya pula Nabi, bila pula berlaku kiamat itu wahai Muhammad? Jadi dalam hati, jauh di lubuk hati itu beriman dengan hakikat adanya kebangkitan, tapi oleh kerana hati yang keras dan degil, ingkar itu telah pun menguasai diri, sehingga menyebabkan susah untuk menerima kebaikan. Tuan-tuan yang mulia sekalian, kita baru habis daripada ibadah Ramadan, puasa. Kata pengarang dalam kitab Madariyus Salikin, satu pendapat daripada Abu Yazid Al-Bustami, seorang ahli sufi, ahli hadis yang terkemuka, nak menggambarkan bahawa kita ni bila nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu melalui satu perjalanan. Perjalanan ini
Kita nak menuju kepada Allah ni, perjalanan kena lawan dengan syahwat. Syahwat ni dia umpama bukit, gunung yang besar. Dah tu bukan gunung setakat gunung nak kena panjat, lurahnya, batu-batu yang ada padanya, duri-duri yang ada padanya. Cantik sekali tafsiran dikemukakan dalam kitab Madarijus Salikin ni, tuan-tuan. Jadi perjalanan menuju kepada Allah ni bukan disediakan kapit merah, tapi perjalanan ini dengan hufati al-jannah, hufatil jannatu bisyahawat, hufatil jannatu bil makari, wa hufatin nar bisyahawat. Nak pergi ke syurga Allah ni perlu melalui rintangan syahwat, rintangan kesusahan, benda yang kita tak suka, tapi dibentangkan jalan ke neraka itu dengan segala bentuk perkara yang menggoda syahwat kita. Hufati al-jannah bil makari wa hufatin nar bisyahawat. Dalam hadis ini Nabi telah bersabda, dibentangkan jalan kepada syurga Allah itu dengan segala aneka bentuk kesusahan, ujian, kesulitan, tapi dibentangkan jalan ke neraka itu dengan syahwat. Mana orang ikut syahwat ni, dia akan sesat di dunia dan bawa dia ke neraka, walaupun menyeronokkan, walaupun menggoda. Kata Abu Yazid Al-Bustami, gambaran nak menuju kepada Allah ni perjalanannya melalui bukit, bukau, gunung ganang yang besar tersergam di depan, tuan-tuan. Itulah syahwat yang menghalang kita untuk menuju kepada Allah. Cantik betul contoh tamsilan ini. Dan nak menaikinya pulakan energi, tenaga. Dalamnya ada binatang-binatang buas, ada lurah gunung, kalau kita tersiap jalan mungkin tergelincir, jatuh, mati. Kemudian di celah-celahnya pula ada quta'ut tariq, sa'alik, ada orang-orang jahat yang bertugas, yang kerjanya untuk menangkap, membunuh, memburu, merampas harta yang kita bawa. Jalan sangat susah. Maka itulah sebabnya di kalangan orang Islam sendiri pun yang gugur dan tidak mampu untuk bertarung dengan syahwatnya. Itu sebab dikatakan dalam satu hadis lemah, raja'na min al-jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami pulang dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar. Jihad kecil melawan musuh yang kita nampak. Jihad besar itu melawan hawa nafsu yang ada dalam diri. Mujahadah ni sangatlah hebat, tak semua orang mampu untuk melakukannya. Jadi dalam ayat yang kita sedang bincangkan ini, bila kita perhatikan dalam kehidupan orang-orang kafir yang hatinya telah hitam ini, dia tahu kebenaran itu, tapi dia tak dapat ikut kerana halangan syahwat dan juga keseronokan dunia. Walaupun dia seorang pemimpin agama sekalipun, kita pun baca dalam satu majalah antarabangsa bertajuk Economist berapa tahun sudah, di sebuah negara jiran yang terkemuka sebagai negara membangun, negara maju, iaitulah di Singapura, seorang pemimpin agama Kristian yang telah pun disyaki menyimpan harta berjuta-juta Sing dolar, tuan-tuan. Kerana ketika menjadi pemimpin agama tersebut, disonglapnya duit daripada pengikut-pengikutnya. Dia datang untuk minta keampunan, minta nasihat, kaunseling, kena bayar. Dan ketika di-explore, di-pressure di gerejanya, didapati millions of dollars yang disimpan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi itu sebab ketika Nabi SAW membacakan ayat kepada Tamim Ad-Dari, seorang pemimpin agama Kristian yang akhirnya masuk Islam, Nabi bersabda daripada firman Allah, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka ini mengambil pemimpin-pemimpin mereka sebagai Tuhan untuk disembah selain daripada Allah. Maka Tamim Ad-Dari berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kami tidak pernah pun menyembah padri-padri kami. Lalu Nabi telah bersabda, haramu ma halallah wa harramu ma halallah wa dhalika ibadatuhum iyahum. Maksud penyembahan itu bukan kamu sembah seperti mana sembah patung, tak, tapi apa yang padri kamu kata itu kamu terima, walaupun dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka itu maksudnya beribadahnya seseorang pengikut dalam agama Kristian itu kepada padri mereka. Maka Tamim kata, kalau begitu betul lah wahai Muhammad. Dan Tamim Ad-Dari ini masuk Islam. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, apabila kita melihat ayat ini, Allah SWT mengajar kita, mengajar sekalian pengikut Nabi, umat Nabi Muhammad SAW, bila berdepan dengan orang-orang musyrikin ni, kita jangan lemah semangat, teruskan apa yang diajar dalam Islam. Walaupun orang kafir ini mempunyai niat dalam hatinya memang tidak akan mengikut Islam, mereka akan inghad, fasayunghiduna ilaika ru'usahum, mereka akan mempermainkan kamu dan mengejek kamu dan berkata, bilakah berlaku yang kiamat yang kau janjikan itu, hukuman yang akan kena kepada kami wahai Muhammad. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan, dalam muka surat 308 ini lanjutan daripada tadi,
bila Allah berfirman wa yaquluna matahu, mereka berkata bilakah akan terjadi, demikian itu tidak lain merupakan pemberitahuan tentang mereka atas penolakan mereka akan terjadi kebangkitan. Katakanlah mudah-mudahan waktu bangkit itu dekat. Maksudnya berhati-hatilah kerana demikian sudah dekat dengan kamu dan dia pasti akan datang kepada kamu. Dan wa kullu ma huwa atin qarib, apa sahaja yang akan tiba dia sebenarnya dekat. Jadi Allah firman seterusnya, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdih. Pada hari itu Allah memanggil kamu, iaitu Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Suci akan memanggil kamu, bahawa panggilan tersebut hanya sekali perintah saja supaya kamu bangkit. Tiba-tiba semua orang yang ada dalam perut bumi akan keluar. Lalu mereka berkata, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Ketika manusia dibangkitkan dari tempat baringan masing-masing, dikubur masing-masing, ataupun dibangkitkan daripada dalam perut ikan dimakan, dia mati terbakar, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Maka ketika berlaku tiupan sangkakala yang kedua, sekalian yang ada dalam perut bumi ini, yang mati sama ada dikubur ataupun tidak, yang dibakar mayatnya sekalipun, tetap akan dipanggil untuk berjumpa di mahkamah Allah. Dan pada waktu itu semua yang mati akan menyedari alangkah pendeknya waktu kita duduk dalam barzakh sebenarnya. Wa tadhunnuna illa bisum illa qalila. Kamu akan mengetahui bahawa sebenarnya kamu berada di alam barzakh itu cuma sebentar saja. Jadi setelah membuktikan bahawa tiada alasan untuk mengingkari terjadinya kebangkitan selepas kematian, ayat ini menjelaskan sekelumit apa yang terjadi pada waktu itu, iaitu ketika Allah memanggil kamu dengan seorang pemanggil, malaikat atau siapa pun yang tugasnya memanggil kamu dari tempat baringan kamu. Kamu pendatang tempat yang telah ditentukan oleh kamu untuk bersidang, bertemu dengan Allah. Maka sambil memujinya, iaitu memuji Allah di atas kuasanya menghidupkan kamu, dan kamu mengira bahawa ketika itu walaupun telah sekian lama kamu berada dalam kubur, barulah kamu sedar sebenarnya kamu berada dalam tempoh yang sangat sebentar. Kamu tidak hidup di dunia kecuali waktu yang sangat singkat. Itu sebab dalam hadis yang sahih mengatakan seseorang yang dimasukkan ke dalam rahmat Allah di akhirat dalam syurga, ketika di dunia dia hidupnya payah, susah, sukar, perit, dihimpit dengan kefakiran, kemiskinan, tapi dia bersabar. Tiba-tiba dimasukkan dalam rahmat Allah di akhirat, masuk syurga sejenak cuma, lalu Allah keluarkan dia, bertanya kepadanya, wahai hamba-Ku, pernah tak engkau merasa kesukaran? Dia menjawab, tidak pernah wahai Tuhan. Padahal dia hidup 80 tahun sebelum dia mati dulu dalam kesusahan. Sedangkan si kaya yang mencari perkara-perkara yang haram dan hidup dengan sumber yang haram, walaupun hidupnya senang lenang, dia menjadi antara orang terkaya di dunia, tuan-tuan. Hidupnya dengan segala kemewahan. Tiba di akhirat dibenamkan dalam neraka, dicelup neraka itu cuma sejenak saja. Kemudian dia dikeluarkan daripada neraka dan Allah bertanya kepadanya, wahai hamba, pernah tak engkau dahulu hidup dalam kesenangan? Dia jawab, demi Allah, tidak pernah wahai Tuhan. Baru sekelumit, baru sedetik dicelupkan dalam neraka. Maka dia berkata bila ditanya kepadanya, apakah engkau pernah senang sebelumnya? Jawapannya tidak. Walaupun sebelum itu 80 tahun dia hidup dalam kesenangan. Maka memang tak berbaloi lah, tuan-tuan, apabila kita menerokai jalan yang haram, terlibat dengan perkara yang haram untuk dunia yang pendek dan sebentar ini. Tapi kita akan mengakhiri kehidupan di akhirat nanti dengan penyesalan, dan tiada lagi peluang untuk kembali ke dunia pada masa itu. Memang tak berbaloi lah apa kejahatan dan juga maksiat dan perkara-perkara haram yang kita catur dalam hidup ketika di dunia ini. Maka waspadalah, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi dari ayat-ayat hadis-hadis Nabi diketahui bahawa kelak akan terjadi 2 kali tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama akan menjadikan alam ini hancur. Wa nufikha fi suri fasa'iqa man fis samawati wal ard illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, yang telah kita bincang dalam surah Az-Zumar yang lalu. Jadi pertama menjadikan alam ini semuanya hancur. Kemudian tiupan yang kedua menjadikan manusia yang telah mati semuanya dihidupkan kembali, dan mereka pun akan keluar dari kubur masing-masing, meninggalkan alam barzah dalam keadaan beramai-ramai, sedemikian banyaknya hingga mereka bagaikan belalang yang berterbangan. Bahkan sebenarnya lebih banyak daripada itu. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru yang memanggil mereka ke tempat yang telah pun ditentukan oleh Allah, iaitulah mahsyar. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, apabila kita memahami ayat seperti ini, lihat seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Dr. Ratib Nabulsi dalam tafsirnya. Bila beliau berkata tentang kerugian yang dialami oleh seseorang yang
di dunia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah bila kita lihat, kita perhatikan, Allah gambarkan kat sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yaquluna matahu qul asa ayakuna qariba yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Dalam surah Al-Mu'minun pula Allah menyatakan, menceritakan tentang gambaran orang yang dibangkitkan di akhirat ni. Qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adin qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Nanti ditanya kepada mereka, berapa lama kamu tinggal kat dunia? Jawapannya, tak lama, beberapa tahun sahaja. Maka dikatakan kepadanya, kamu tinggal kat dunia ni cuma 1 hari sahaja ataupun separuh hari. Tanyalah kepada orang yang dapat mengukurnya. Maka barulah seseorang itu merasa penyesalan yang amat sangat dengan segala maksiat dan perkara-perkara haram yang dilakukan ketika di dunia dahulu. Memang semuanya akan berakhir dan tak ada satu pun yang akan dibawa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni digalakkan untuk pergi melawat orang yang mati, itu sebagai satu hak saudara kita untuk kita tunaikan. Bukan setakat pergi ziarah kepada kematiannya saja, iringi sampai ke kubur. Kalau kita pergi seseorang mati, dapat pahala sebesar gunung. Kalau pergi sampai dikumpulkan 2 gunung pahala di sisi Allah SWT, tuan-tuan. Di setengah-setengah tempat kalau kita pergi sembahyang jenazah dapat RM5. Ada setengah tempat dapat bagian peringkat. Tapi yang sebenarnya di sisi Allah dapat 2 gunung pahala. 2 gunung pahala. Maka kenapa kena pergi ke orang mati? Kerana kalaulah tidak 3 perkara, manusia akan menjadi sombong. Kefakiran, penyakit dan kematian. Laula thalath lama ta'ata al-insanu ra'sahu. 3 perkara ni akan menyebabkan manusia tunduk dan patuh dan pasrah kepada ketetapan Allah SWT. Itu sebabnya kalau kita lihat, tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, orang yang meninggal dunia ni disebut dalam hadis yang mengikutnya bersama-sama dengannya thalathun, mengiringinya ke perkuburan tu ada 3. Yarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang akan tinggal bersama-sama dengannya cuma 1, 2 akan kembali. Apa yang ikut si mati? Hartanya, keluarganya dan amalnya. Hartanya dan keluarganya akan kembali. Yang tinggal cuma amalannya sahaja. Itu sebab digambarkan dalam kitab-kitab para ahli tasawuf, para ulama tasawuf, kalau tak silap saya dalam Ihya Ulumuddin ceritakan. Dalam hidup ni cuba kita bayangkan, ada seorang, dia punya 3 orang anak lelaki. Anak lelaki yang pertama tu sangat disayangi, dia pandai, dia bijak, pandai ambil hati, rupanya pun handsome. Maka si ayah pun bagi kepadanya segala kemewahan, kesenangan. Biasa orang dapat anak pertama macam itulah kelakuannya. Dia sayang, dia hargai yang amat sangat, bajunya pun mahal-mahal. Bila tiba yang kedua, biasanya pakai baju yang pertama lah kalau sama jantinanya. Yang kedua, abangah ni akan warisi apa yang ada pada abang long lah, baju abang long, kereta mainan abang long. Biasanya seorang ayah ibu dah tak spend macam anak pertama lagi untuk anak kedua kan, tuan-tuan. Anak ketiga lagilah tak ada, kadang gambarnya pun tak ada dah. Anak pertama, kedua, gambarnya berlabak-labak banyak. Tiba yang ketiga, dah terlupa pula nak ambil gambar. Dah biasa sangat, kadang-kadang isteri itu mengandung pun tak perasan. Seperti yang Allah gambarkan, nanti kita ada peluang kita baca surah Al-A'raf, Allah ceritakan bagaimana seseorang itu kadang-kadang terlupa, tak perasan pun dia ada mengandung sebenarnya. Maka dalam gambaran dia kemukakan ni, anak pertama, dia beri kepadanya segala kerakyaan, penghargaan, keistimewaan, segala dia nak semua dipenuhi. Anak kedua pun demikian juga, tapi kuranglah banding anak pertama. Anak pertama lebih banyaklah penghargaan diberikan. Tiba anak ketiga, langsung dah tak sempat, hari jadi pun dia tak ingat dah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ni contohlah ya. Maka yang pertama tu diberi segala bentuk kemewahan, kesenangan, wang dan sebagainya. Puasa penuh ayah bagi duit, hari raya dapat duit paling banyak. Yelah, masa Datuk pun tak banyak cucu lagi. Kedua dah kurang, yang ketiga lagi tak ada. Yang ketiga dah ramai cucu, Datuk pun dah tak ingat nak bagi banyak duit raya. Kena PKP pula, tuan-tuan ya. Maka takdir Allah ni gambaran dikemukakan. Saya pun tak ingat sama ada daripada Imam Ghazali atau mana saya baca karangan ni, tuan-tuan ni, tentang bagaimana kebertanggungjawaban kita kepada 3 isu ini. Yang pertama dia baginya hebat, kerakyaan. Yang kedua pun sama, yang ketiga dah kurang. Tiba-tiba si ayah ditahan polis, contohnya untuk satu kesalahan, mungkin serkap jarang, polis pun silap orang, ditahan polis.
Polis berkata nak kena tahan riman, tapi boleh panggil siapa yang boleh bantu. Maka si ayah ini pun telefon anak pertama, Abang Long, tolong ayah nak. Ayah ni entah apa masalah, polis silap orangnya tahan ayah. Boleh tak datang tolong selesaikan ayah kat balai polis? Ni anak pertama ni sangat disayangi, sangat diraikan. Penghargaan untuknya, kemewahan diberikan kepadanya melampau-lampau, tuan-tuan. Maka Abang Long ni berkata, ayah minta maaf lah ayah, saya outstation ayah, saya memang tak sempat nak pergi ni ayah, saya ada mission penting ni, syarikat hantar saya orang penting, company hantar saya. Cuba ayah tanya Abang macam mana, Abang adik dia lah. Ayah ni pun rasa kecewa dalam hatinya. Telefon Abang pula, Abang tolong ayah nak, ayah tersekat lah. Abang Long, kau tak boleh nak tolong, boleh tak datang ke balai polis sekian-sekian, bawa wang sekian banyak untuk tebusan ayah. Alamak ayah, saya minta maaf lah, saya tak sempat lah ayah, saya pun jauh juga ni. Ni anak kedua yang juga turut disayangi, kurang sikit daripada anak pertama, tapi tetap disayangi berlebihan. Maka ayah pun tak ada pilihan, terpaksa lah telefon Abang Cik nombor 3. Abang Long, Abang Cik yang nombor 3 ni tak dipedulikan sangat, tak macam yang pertama kedua. Ayah pun malu-malu nak telefonnya. Abang Cik, tolong ayah nak, ayah ni ada masalah lah, kena tahan polis sekarang, tolonglah datang. Kalau dapat datang malam ni juga. Oh ayah kat mana ya, balai polis mana? Alah ya, saya akan datang pagi esok ya, saya duduk jauh kat Johor ni, Johor nak pergi ke Penang ni jauh ya, pagi esok, pagi saya tidur sikit, besok pagi-pagi saya bangun, saya akan sampai subuh dalam perjalanan. Tengok komitmen dia. Tapi Abang Cik ni, ayah tak bagi apa-apa pun dalam hidupnya. Dia tak ada kereta macam Abang Long Abang dapat, dia tak ada duit banyak macam Abang Long Abang dibagi kepada mereka, dia tak ada kemewahan pelajaran dan juga pekerjaan macam Abang Long Abang dapat, kerana peluang ayah ibu bagi kepadanya habis-habisan. Yang ketiga tak seperti itu. Yang ketiga hidup seperti orang biasa saja, mungkin kerani saja di sebuah jabatan. Dia terpaksa ambil cuti, dia terpaksa jalan jauh, keretanya pun buruk, nak datang pergi selesaikan ayah sejauh-jauh tempat beratus kilometer ni, tuan-tuan. Tapi komitmen dia tinggi, dia tetap nak pergi walaupun dengan segala kelemahan padanya. Mungkin dia pinjam duit daripada orang lain untuk pergi selamatkan ayahnya. Ayah pun nangis dalam lokap, nangis saya. Allah, kesian anak aku, dulu aku tak berat dengan kau ni. Aku berat pada yang pertama kedua, dengan sangkaan mereka ni orang bijak, orang pandai, akan hargai aku. Pun macam ni mereka buat kat aku. Ni Abang Cik, anak aku yang bongsu ni pula yang nak tolong, sedangkan dia tak ada apa-apa pun. Tuan-tuan faham tak, 3 orang ni anak-anak yang dibanding kat sini, siapa kita faham tak? Yang pertama, iaitulah Abang Long yang sangat disayangi ni harta, tuan-tuan. Cari harta pagi, petang, siang, malam, kot mana tak kira, mana ada fulus semuanya lulus kan. Nak senang, bagilah orang senang walaupun jalannya haram. Apa peduli, nanti dah dapat duit, panggillah anak yatim, mak hafiz mana-mana ke, baca doa selamat sikit, dia ingat dia boleh rasuah Allah. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, inilah gelagat ramai orang kat dunia ni. Dia memberi penumpuan kepada harta, pendapatan, perolehan, income-nya lebih daripada segala perkara lain, tak ambil peduli langsung perhitungan di sisi Allah SWT. Inilah orang paling rugi, tuan-tuan. Ada pula yang nombor 2 yang dimaksudkan siapa tadi, yang anak ni, nama Abang ni tadi. Itulah keluarga. Kita dalam hidup mendahulukan anak segala-galanya. Kalau boleh setiap seorang anak tu kita nak belikan rumah, kita terlibat dengan, kadang-kadang nak beli rumah kena rasuah pun tak apalah, rasuah juga. Terlibat dengan sistem perbankan bukan Islam, padahal yang Islam ada, cuma ia memerlukan waktu sikit, tak terlibat juga, masuklah skim riba. Nanti dengar pula ada mana-mana skim untuk pelaburan, walaupun orang mengatakan syubhah, dia mengatakan haram, tak pun masuk. Yang penting anak dapat fulus, besok senang hidupnya. Masuk insurans, segala benda semua tak kisah, tuan-tuan. Kenapa? Kerana dalam tanggapan seorang ayah, biarlah anak itu senang. Anak tu fikir tahu untuk kita bila kita mati, tuan-tuan. Inilah anak Abang ini masukkan. Abang Long tadi harta, income yang haram, yang tak dipedulikan mana sumbernya. Yang kedua, kaum keluarga yang tidak dibesarkan dengan panduan, bimbingan dan juga kasih sayang dan juga pengisian agama. Ini anak-anak yang akhirnya menjadi anak derhaka kepada kita. Kita perlukan bantuan, memang dia tidak akan hulukan, tak ada faedah apa pun. Yang ketiga, orang itu lupa untuk memberi penumpuan, fokus kepada dirinya sendiri, amal salihnya. Dia sibuk fikir cari harta macam ni, sibuk untuk fikir anak-anaknya, dia terlupa amalan dia sendiri. Maka Abang Cik ni masukkan yang susah payah datang dari tempat nama Johor ni tadi, contoh yang saya berikan, tuan-tuan, nak pergi ke Penang yang jauh, keretanya pun buruk, layak ditolak ke dalam lombong saja, kereta buruknya, duitnya pun tak ada, pokai,
kerjanya pun hanya sebagai orang bawahan, orang suruhan. Dia tidak mendapat kerajaan daripada ayah, tak dipedulikan masa dia belajar dulu. Maka inilah abang cik, inilah amalan kita. Bila kita perlukan dia ke akhirat, dia tak dibantu kita, tuan-tuan. Dibantu kita dengan susah payah. Yang kita harapkan abang long, abang ang tadi yang bantu kita, haram dia tak akan bantu, kerana dia sendiri pun tidak bernilai di sisi Allah SWT. Maka perhatikanlah pendapatan kita, tuan-tuan, income kita. Ini semua orang nak jadi kaya. Memang jadi kaya ni penting, bahawa kita tak menyusahkan orang, dapat hidup senang, nak pergi buat haji pun senang, ada rumah selesa, anak lelaki perempuan dapat dibezakan tempat duduk, ada bilik, betul. Tapi jangan terlibat dengan haram, tuan-tuan. Janganlah kita ni semua kita main sapu saja. Ke mana kita nak bawa, tuan-tuan? Kena ingat, besok di akhirat yang akan berdiri di depan Allah, laisa bainaka wa bainahu turjuman, antara engkau dengan Allah tidak ada seorang pengantara pun. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Di depan Allah nanti engkau akan ditanya 4 perkara. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, an umrihi fima afna, an shababihi fima ablah. Akan ditanya kepada kita. An ilmihi fima fa'ala bih. Akan ditanya di depan Allah besok 4 perkara. Umur di mana dihabiskan, kesihatan bagaimana digunakan, ilmu bagaimana dengan ilmu yang kita timba itu, dan yang sangat berat, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta daripada mana engkau dapat, ke mana engkau belanja. Daripada mana engkau dapat, ke mana engkau belanjakan. Ini soalan sangat berat untuk jawab, tuan-tuan. Kalau kat dunia orang minta kita buat perisytiharan, mungkin kita orang-orang penting dalam jawatan-jawatan tentu kerajaan, mungkin kita boleh manipulate, kita boleh engage auditor ke, accountant ke, apa benda ke, wealth manager yang boleh membantu kita untuk manipulate dan tipu. Kita boleh pindah-pindahkan ke akaun orang tu, akaun orang ni, anak kita, cucu dan sebagainya. Tapi ke akhirat tak ada, tuan-tuan, tak ada peluang. Semuanya akan reveal, semuanya akan ditunjukkan, dinampakkan oleh Allah SWT. Maka hendaklah kita mengambil peduli perkara-perkara ini daripada sekarang. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi bersabda, orang yang bijak adalah orang yang dari sekarang menghitung, menilai dirinya, memerhatikan dirinya, muhasabah dirinya setiap waktu, dan dia mandana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, dia menghitung dirinya setiap hari dan buat persiapan untuk mati nanti, bagaimana Allah hitung dia. Tapi wala ajizu, orang yang lemah canguk, orang yang rugi, orang yang menderita, orang yang tidak dinilai di sisi Allah adalah orang yang man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Ikut nafsunya, apa nafsunya nak dia ikut. Tadi saya ceritakan Abu Yazid Al-Bustami dan kitab Madrajus Salikin menggambarkan antara kita dengan Allah ni laluan amat berliku. Laluan dimaksudkan hufati al-jannatu bil makari wa hufati nar bi syahwat. Ni tadi jalan ke neraka penuh dengan syahwat, ikut syahwat masuk neraka. Jalan untuk ke syurga bukannya dibentang kapet merah, tapi jalan penuh kesukaran. Diibaratkan Abu Yazid Al-Bustami tadi macam gunung yang besar. Kita nak naik kat situ perlukan tenaga, kekuatan itulah amal saleh. Kalau depan dengan binatang-binatang buas kat situ, bagaimana nak menghadapinya? Senjata kena ada Al-Quran. Nanti syaitan datang untuk membisikkan kita, perompak-perompak jalanan, orang-orang jahat di tengah jalan yang akan menyerang kita. Kena ada doa-doa untuk menghadapi keadaan ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Waktu malamnya gelap, takut jatuh, dan lurah nanti ada kayu-kayu yang tajam boleh membunuh seseorang. Maka perlu kepada nur, cahaya, ada tahajud, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka perjalanan itu berliku, penat, tenaga banyak akan keluar. Maka perlukan kita amal-amal saleh seperti puasa, untuk membolehkan kita dapat tenaga, untuk membolehkan kita mengharungi perjalanan melawan syahwat itu menuju kepada Allah SWT. Allah cantiknya tamsilan yang dikemukakan kat sini, tuan-tuan ya. Jadi dalam ayat ini mengajar kita bahawa semua orang akan merasa rugi walaupun orang itu beriman, kerana dia menyedari bila dia mati pentingnya untuk dia kekal melakukan salat-salat sunat. Abdullah bin Umar, tuan-tuan, bersama dengan Nabi SAW melalui satu perkuburan, dan Nabi bersabda, orang dalam kubur tu sedang diseksa. Kalaulah dia tahu kelebihan sembahyang sunat 2 rakaat, dia tak akan tinggalkan. Abdullah bin Umar ni mulai hari itu tak pernah dia nampak kubur.
Bayangkan dia sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat ni bukan susah sangat tuan-tuan ni. Kita kalau pagi-pagi duduk kat flat contohnya, start kereta kat bawah, turun, nak bagi warm up kereta sekejap, mungkin 2-3 minit, sembahyang sunat duha. Tak perlu kita berhenti pun, sebab Nabi kita pun buat begitu sallallahu alaihi wasallam. Melainkan bila nak sembahyang fardu, barulah Nabi turun daripada kenderaan, fastaqbala qiblah, lalu menghadap kiblat. Kalau tidak, sembahyang sunat baginda kerjakan atas kenderaan, macam unta, kuda dan sebagainya. Maka kita pun boleh buat begitu. Abdullah bin Umar mulai saat dia mendengar Nabi bersabda orang itu sedang diseksa, kalaulah dia menyedari kepentingan sembahyang sunat 2 rakaat, dia tidak akan tinggalkan. Maka setiap kali Abdullah bin Umar nampak kubur, dia teringat wasiat Nabi itu, lekah-lekah di sembahyang sunat. Tuan-tuan ni boleh Allah sekalian. Jadi inilah orang yang mengaktifkan kalkulator akhiratnya, GPS akhiratnya. Sekala memang adat kita ni mungkin menyimpang, mungkin kita lalai. Ibarat kita nak menuju ke satu tempat pakai GPS. Saya nak balik ke Melaka, mana tempat saya, Pantai Kundur contohnya, saya dekat GPS tu, naik kereta, saya lepas PKP nak balik ziarah orang kampung contohnya. Dalam perjalanan kita penat, kita akan turun sekejap kat mana, ke R&R ke, sembahyang ke, makan ke, duduk rehat sekejap ke, hilangkan mengantuk ke. Itu adat manusia yang ada kelemahan tuan-tuan. Pernah saya bacakan untuk tuan-tuan hadis tentang Hanzalah yang mendengar kuliah daripada Nabi, dia balik ke rumah, isterinya di rumah, anak-anaknya di rumah, dia pun berseronok main, ketawa-ketawa. Tiba dia pun terasa dalam hatinya, Allahu Akbar, aku ni nampaknya munafik, depan Nabi akan main lagi aku, belakang Nabi macam ni aku buat. Dia rasa dia bersalah. Dia keluar daripada rumah dan berkata, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah dah jadi munafik, Hanzalah jadi munafik. Abu Bakar As-Siddiq hairan melihat keadaannya, berkata kepadanya, wahai Hanzalah, kenapa kau kata demikian? Hanzalah menjawab, wahai Abu Bakar, aku depan Nabi bukan main baik lagi, belakang Nabi begini aku buat, aku malu pada diri aku sendiri, aku nak mengadu pada Nabi. Akhirnya Abu Bakar berkata, aku pun sama juga. Mereka bertemu dengan Nabi SAW dan mereka pun menceritakan hal ihwal pribadi masing-masing. Wahai Rasulullah, depan Rasulullah baik kami rasa seolah-olah macam malaikat dekat dengan kita, ka'anna ru'us ala ru'usi mutayir. Kalau duduk depan Nabi ni burung boleh duduk atas kepala, punya tawadhu, khudu', istislamnya duduk depan Nabi, khusyuknya tak bergerak pun. Tapi kami balik ke rumah, kami ketawa dengan keluarga begitu begini, kami lupa wahai Rasulullah SAW kepada apa yang Nabi wasiatkan. Nabi menjawab, di situ ada keadaannya bersama keluarga kamu, dengan aku pun ada keadaannya. Kalau kamu kekal dengan apa yang aku ajar, la safatkumul malaikah, kamu akan disalami, malaikat akan datang berjabat tangan dengan kamu kalau kamu istiqamah. Menunjukkan bahawa kita dalam hidup ni, sahabat Nabi pun kadang-kadang iman turun, iman naik tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Tapi hendaklah kita sedar, waktu iman kita turun, kita kembali kepada Allah dengan segera. Itu sebabnya Imam Ghazali membariskan untuk kita, mengajar kita, menjadualkan untuk kita dalam hidup ni mesti ada makanan rohani yang bersifat istiqamah. Kalau seseorang kita berjumpa dengan doktor prescribe pada kita ubat yang kita kena makan, umur dah banyak ni, kolesterol dalam badan banyak ni, kena makan benda ni, ubat ini, dia prescribe pada kita, makan berapa gram, ubat ni waktunya bila. Maka kita pun kena jumpa juga dengan orang saleh untuk dapatkan nasihat. Macam para sahabat, amat beruntung mereka kerana guru yang mursyid yang ada bersama mereka adalah Rasulullah SAW. Kata Syekh Muhammad Sa'id Al-Buti, alangkah untungnya para sahabat, hani'an li ashabi khairil wara wa tuba li ashabi akhbari. Orang yang sangat mulia ni merupakan para sahabat kerana Rasulullah menjadi mursyid mereka. Rasulullah wafat, para tabi'in sangat beruntung kerana yang menjadi mursyid mereka adalah merupakan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan selepas sahabat-sahabat Nabi wafat, tabi'in tetap dapat menyalurkan pelita nur itu kepada orang di bawah mereka, dipanggil tabi'in. Tabi'in mendapat manfaat daripada tabi'in yang merupakan golongan salafus salih. Kita pada hari ini siapa lah nak jadi kita punya mursyid tuan-tuan? Jadi kena cari guru yang dapat membimbing kita, mengingatkan kita. Kata Muhammad Sa'id Al-Buti, kalau kamu tak jumpa mursyid, jadikan diri kamu mursyid kepada orang lain. Ini perkataan yang mahal tuan-tuan. Kalau kamu tidak berjumpa dengan siapa yang boleh mengirsyadkan kamu, menunjukkan kamu, membantu kamu jadi orang lebih baik, kamu mesti bersungguh-sungguh untuk pastikan diri kamulah menjadi mursyid yang dicari orang. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dalam hidup kita kena ada jadual mempertingkatkan amal salih kita kepada Allah. Itu sebab datangnya Ramadan, untuk memberi kepada kita satu kekuatan supaya dapat
berkekalan melakukan ibadah yang kita ditamrin, ditadrib, ditarbiyah sepanjang Ramadan itu. Qurannya, sepanjang sunatnya, tahajudnya, puasanya. Jadi besok hari Isnin, puasalah hari Isnin tuan-tuan, kerana Nabi SAW sabda, aku suka berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, kerana pada hari itu bertukarnya kitab amalan kita dibawa naik kepada Allah SWT. Dan aku suka aku berpuasa ketika laporan itu dibawa bahawa hamba Allah ni sedang puasa. Itu Nabi SAW. Jadi kita kembali kepada ayat yang dibincangkan kat sini. Janganlah jadi golongan yang sesal, golongan yang meminta-minta hukuman disegerakan padahal dia tidak mempunyai persiapan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, Allah beri pada kita kekuatan, Allah beri pada kita kemampuan untuk menjadi kita ni orang yang saleh, yang akan menjadi mursyid kepada orang keliling kita, sekurang-kurangnya pada isteri, anak-anak, ada tempat pergantungan mereka, tempat bertanya mereka, untuk melihat kiblat yang betul dalam usaha untuk kembali kepada Allah. Ingat kata para ahli sufi yang saya pun tak pasti tadi saya sebut rujukannya di mana, sama ada karangan Imam Allah Al-Haddad ataupun daripada kitab Imam Ghazali yang mengatakan bahawa 3 golongan yang ada di depan kita ni, anak kita yang 3 ni tadi, Abang Long, Abang Ngah, Abang Cik. Jangan lupa pada Abang Cik, jangan lupa pada anak yang bongsu itu, kerana anak yang bongsu itu yang akan menyelamatkan kita. Tak salah untuk raikan anak sulung, anak kedua, tapi anak ketiga tu tolong jangan abaikan, iaitu amalan kita sendiri yang perlu kita pertingkatkan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, supaya penyesalan di akhirat itu walaupun berlaku tidaklah sehebat penyesalan orang lain, kerana setiap orang akan menyesal. Sampai orang mati syahid pun menyesal, minta kepada Allah untuk kembali semula ke dunia untuk mati syahid lagi sekali, melihat kepada tingginya tingkatan orang yang lebih daripada mereka di akhirat, maka mereka minta untuk kembali ke dunia semula. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada malam ni. Allah jadikan pertemuan kita, walaupun saya tak melihat tuan-tuan pada malam ni, sebagai satu majlis ilmu yang termasuk dalam hadis sahih riwayat Muslim. Nabi bersabda, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum ila nazalat alaihim rahmah wa ghasyiyatuhum sakinah wa hafathumul malaika wa zakrahumullahu fi man indah. Tidak berhimpun satu-satu golongan di rumah Allah untuk baca ayatnya, membincangkannya, melainkan Allah beri pada mereka ni rahmat, sakinah. Allah sebut nama-nama mereka dan dikurniakan doa para malaikat. Setakat ni saja dulu tuan-tuan. Satu pesan saya, rajin-rajinlah kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Aku rida hanya Allah Tuhan aku. Aku rida Islam itu agamaku, dan aku rida Nabi-Ku Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Aku rida hanya Nabi saja, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi-Ku. Aku mengikutinya, aku mentaati perintah Allah dan juga segala suruhan Nabi-Ku sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan, setakat ni saja dulu untuk kuliah kita pada malam ni. Assalamualaikum, Ustaz. Maaf nak tanya, waktu solat isyraq biasanya masa bila yang paling afdal? Dan bila paling baik untuk solat duha? Kita boleh tengok dekat senarai waktu semayang, kerana waktu duha dan waktu syuruk ni bergantung sangat kepada terbitnya fajar pada hari berkenaan. Kita boleh tengok dekat jadual semayang yang dikemukakan di negeri-negeri masing-masing. Ia berbeza-beza. Di Sarawak, di Sabah tentulah beza daripada Semenanjung. Apapun rujuklah kepada jadual waktu semayang negeri masing-masing, Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Macam ini sebagai contohnya, pada pukul 7.10, 7.9 minit masuk waktu syuruk untuk Selangor, PJ. Selangor ni pun besar, utaranya lain daripada selatannya. Jadi kita boleh rujuk kepada jadual ni. Senang, lebih kurang dalam setengah jam lepas habis waktu subuh lah tuan-tuan, lebih kurang begitulah dalam ini waktu syuruk yang boleh kita amalkan sembahyang sunat syuruk ataupun isyraq. Dan sembahyang sunat duha kira-kira 40 minit selepas sembahyang sunat syuruk, lebih kurang boleh tengok pada jadual sembahyang negeri masing-masing. Baik, jangan lupa tuan-tuan, untuk sesiapa yang minat untuk terlibat dengan ibadah kurban yang kami lakukan di Syria, di Damsyik, boleh lihat dalam Facebook saya ni, saya disebutkan ibadah kurban di Syria dan juga di Mekah.
Di Syria harga seekor kambing menjangkau ke RM1,200 kita, kerana negara ini negara peperangan dan umat Islam di sana tidak ada supply makanan tuan-tuan ya, mereka ambil daripada Turki. Jadi kalau tuan-tuan berminat, mudah-mudahan selalu usaha tuan-tuan itu besar pahalanya di sisi Allah, kerana kita sedang beri makan kepada orang kebuluran tuan-tuan, tak ada kerja, gaji yang ada pun tak mencukupi untuk makan menyara keluarga. Alangkah gembiranya hati mereka bila melihat saudara-saudara Islam mengambil berat hal mereka. Syria bumi penuh barakah tuan-tuan. Nabi SAW mendoakan tentang bumi Syria, bumi Jordan, bumi Palestin ini, dan Allah menyatakan allazi barakna haulahu. Di awal surah Isra ni kita telah lihat perkataan subhanallazi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Jadi bumi Syria, bumi Syam ini bumi penuh keberkatan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat melibatkan diri untuk melakukan ibadah kurban. Di Syria mereka tidak ada kerbau, tidak ada lembu, susah nak dapat lembu, dan unta pun susah nak dapat, kerana unta hanya di selatan Jordan menuju ke Saudi, iklimnya agak panas, maka situ ada unta. Di utara tak ada unta tuan-tuan. Maka harga seekor kambing di sana sampai ke RM1,200 pada hari ini. Mudah-mudahan usaha tuan-tuan itu diberkati, dimudahkan, dan kambing yang besar. Tuan-tuan boleh lihat video yang saya sampaikan dalam Facebook ini tentang ibadah korban di Syria. Bagi nak melakukan di Mekah pun boleh, harganya jauh lebih murah. Tapi di Mekah kita faham, di Mekah orangnya semua senang-senang, makanannya banyak. Apa yang kita hantar di Syria itu tentulah lebih memerlukan kepada orang-orang yang baik macam tuan-tuan, ahlul khair macam tuan-tuan, al-munfiqun macam tuan-tuan. Jadi bagi tuan-tuan yang minat, boleh lihat nombor telefon dan juga WhatsApp yang boleh tuan-tuan hubungi itu, dan boleh hantar partikular untuk kami usahakan ibadah korban ni kami cerita untuk hantar secepat mungkin. 2 minggu sebelum raya korban itu kami dah siap hantar segala hajat tuan-tuan itu ke sana. Akikah pun boleh lakukan. Akikah pun seekor kambing sama dengan harga seekor kambing korban ya, RM1,200 untuk konteks Syria Damsyik. Baik, setakat ini saja dulu. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa untuk like dan follow Facebook Zazan Travel dan Instagram Zazan Travel. Kalau ada peluang untuk travel, kita dah dibenarkan selepas PKP ni untuk travel dalam negeri, boleh dah berurusan dengan Zazan Travel. Sekian, setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis salah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami' mashayikhina wa jami' ashabil huquq alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.